Sampai tak? Macam apa? Macam tablet. Oh, saya nak pegang saya. Oh. Boleh tarik sikit. Boleh. Sampai tahu kan? Ibadah. Boleh. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Perkongsian kita seperti biasa daripada kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita sampai pada topik perbincangan yang berikutnya, dosa besar mencela salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala an. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyatakan Nabi SAW bersabda, innallaha qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman daripada hadis Qudsi, barang siapa yang memusuhi salah seorang waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala tu siapa, tuan-tuan? Disebut wali Allah Taala ni adalah mereka yang beriman dengan Allah. Mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang la khaufun alaihim, tidak diberikan tekanan perasaan takut ke atas mereka, dan juga mereka itu tidak bersedih hati. Siapakah mereka itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka itu yang beriman dengan Allah dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi bila kita sebut tentang kalimat wali Allah, adalah memiliki dua syarat utama. Pertama, beriman dengan Allah. Yang keduanya, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertakwa dengan Allah
adalah seperti mana yang disebutkan dan diperincikan di dalam surah Al-Baqarah yang kita duk baca selalu. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Betul betul tak? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia kalau baca tak berlagu tak ingat. Dia ibarat macam nasyid tuan. Okey, kita perkirakan ataupun kita kira ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib ni benda yang tak nampak lah. Yang tak nampak. Yang tak nampak siapa tuan-tuan? Allah yang pertama sekali Allah Ta'ala. Yang kita duk baca setiap malam pada suratul Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Mereka yang sesungguhnya takut kepada Allah dalam keadaan ghaib, tak nampak. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka itu adalah keampunan dan juga apa lagi? Pahala yang besar. Okey, pertama sekali orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman dengan benda yang ghaib, yang tak nampak. Siapa lagi yang kita tak nampak? Malaikat tak nampak, akhirat tak nampak, pahala tak nampak, dosa tak nampak. Semua ganjaran tu, dosa tahulah perbuatan, tapi ganjaran tu tak nampak. Nabi sebut siapa yang mengiringi jenazah, ni ada ni arwah almarhum kan, masa dia meninggal kita uruskan dia, kita mandikan dia, solatkan dia, bawa hantar pergi sampai ke tanah perkuburan, maka mereka itu mendapat, kata Nabi, pahalanya qiratan. Qiratan maksudnya 2 bukit. Pahalanya sebesar 2 bukit. Satu bukit sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan tengok bukit Uhud tu gedabak besar tuan-tuan kan. Itulah besar pahala. Tapi kita nampak tak yang Nabi sebut tu? Tak nampak. Tapi kita beriman, itu ciri orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut orang yang apa tadi dalam hadis, kalau kamu tahu tentang kelebihan saf depan, pasti kamu akan berbunuh-bunuhan untuk merebut saf depan. Lepas ni bergaduh tuan nak rebut saf depan. Tapi tak ada yang bergaduh sebab tak nampak. Kalau nampak bergaduh tuan. RM50 janji RM50, oh gaduh tuan, RM50 pun kan. Tapi sebab tak nampak, maka kita pun ala kulihal kita beriman tak? Kita beriman. Beriman, maka kita itu adalah orang yang bertakwa, memiliki ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lagi apa dia? Yang kedua, wa yuqimunas salah. Mereka yang mendirikan solat. Kita dah bahas tentang solat pada pertemuan bulan lepas. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka infak. Ada sikit apa yang mereka miliki tu mereka infak. Sekupang, 2 upang, 10 sen, 20 sen, RM1, RM2, RM20, RM10, RM20, sampailah berapa banyak. Tapi asalkan tidaklah kita membebankan diri kita sampai tidak memiliki ataupun tidak tinggal sebarang baki dalam perbelanjaan kita. Taklah macam tu. Jadi kita wa mimma, dan daripada sebahagian sedikit yang kita ada tu kita infak. Yang ketiga. Kemudian apa tadi? Walladzina yu'minu, mereka yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka yang bertakwa itu adalah di kalangan mereka yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau. Apa yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran lah, Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan itu semua.
Dan kita beriman juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sama ada min qaulin, daripada percakapan Nabi, au fi'lin, daripada perbuatan Nabi, au taqririn, ataupun daripada pengakuan Nabi SAW. Semua kita percaya tanpa berbelah bagi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah oleh engkau Muhammad, sekiranya kalian itu cinta kepada Allah. Cinta Allah ni, kita kata cinta ke Allah ni, maka apa jawapan dia? Fattabi'uni. Bila kamu kata kamu cinta Allah, ayat pelengkap dia ialah kamu mesti ikut aku. Apa yang Nabi bawa, ikutlah. Apa yang aku suruh, maka ikutlah. Apa yang aku larang, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum fa'tu. Apa yang aku suruh, maka kalian buatlah benda tu. Mastata'tum, pada kadar kemampuan kamu. Wa ma nahaitukum, dan apa yang aku cegah kamu, fantahu, maka kamu mesti berhenti, stop. Kan? Jadi maknanya kita ikut semua yang Nabi sebut. Jadi beriman dengan apa yang diturunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam itu syarat keempat ataupun ciri keempat orang yang bertakwa. Kemudian yang kelima, walladzina yu'minuna unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Turun kepada Nabi dan apa yang telah percaya kepada apa yang telah disampaikan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri yang kelima iaitu mereka yakin dengan hari akhirat. Maka itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Bila ada ciri-ciri orang yang bertakwa, bila mana kita ada ciri-ciri orang bertakwa, maka ketika itu kita menjadi waliullah. Senang tak jadi wali Allah? Tapi wali Allah, kalau cara-cara kita ni martabat kita lah. Wali Allah ni kan bukan wali Allah. Orang yang bertakwa ni kan bertingkat-tingkat. Betul tak? Ada yang orang takwanya lebih tinggi daripada setengah yang lain. Buktinya apa? Buktinya dalil daripada Quran. Kata Allah Ta'ala, apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Allah Ta'ala menggunakan isim tafdil, maksudnya perkataan yang lebih daripada yang lain. Maknanya orang lain bertakwa tak? Orang lain bertakwa juga, tapi yang lebih mulia adalah orang yang lebih takwanya. Maknanya takwa itu pun bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita lebih bertakwa kepada Allah, lebihlah kewalian kita. Lebih. Jadi sebab sifat wali ni bukan sifat yang terhijab untuk untuk orang-orang macam kita ni. Semua boleh sampai pada tahap waliullah. Tapi sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana banyaknya amal kita terhadap apa yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membezakan kita dengan orang yang lebih daripada kita. Kalau dia lebih daripada kita dari sudut amalan, maka dia lebih wali daripada kita. Itu bahasa mudahnya. Tapi kalau dia kurang daripada kita dari sudut amalan, maka dia lebih kurang martabat wali dia berbanding dengan kita. Jadi semua kita ini adalah wali Allah, dan Allah Ta'ala berhak untuk membantu kita berdasarkan kepada firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala itu membantu orang-orang yang telah beriman dengannya. Jadi semua kita ini layak dibantu oleh Allah SWT. Cuma kadang-kadang bantuan itu terhad kerana kita punya ibadat itu kurang berbanding dengan yang seorang lagi. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada hadis pertama kita, man ada waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi hamba-Ku yang disifatkan dengan wali itu, maka aku isytihar perang dengan dia. Baik, jadi tajuk kita malam ni ialah orang yang mencela sahabat. Sahabat ni siapa? Sahabat ialah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ustaz-ustaz kita duk baca ayat ni, tuan-tuan pun hafal ayat ni. Apa dia? Radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat Nabi, dia punya martabat tu sampai Allah Taala mengisytiharkan bahawa Allah redha pada mereka. Kita kalau kita buat ni, insya-Allah dengan perbuatan kita ni Allah Taala redha. Kan? Berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipandukan oleh para ulama, berdasarkan kepada panduan Al-Quran, maka kita yakin dan percaya inilah amalan yang Allah Ta'ala redha, yang menyebabkan kita boleh masuk syurga. Tapi tidak ada pengisytiharan. Tak ada. Tak ada pengisytiharan. Berbanding dengan sahabat, Allah Ta'ala isytihar, tuan-tuan. Siapa di kalangan sahabat? Mereka yang join Nabi dalam peperangan Badar, mereka yang bersama dengan Nabi SAW dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, diisytiharkan oleh Allah, mereka itu Allah redha pada mereka. Jom kita tengok daripada surah apa tadi? Dalam surah Al-Fath ayat yang ke-18, kata Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala, itu Tuhan gunakan apa, tuan-tuan? Tuan-tuan belajar bahasa Arab kan? Laqad, Tuhan gunakan dua haraf taukid, haraf penegasan. Sungguh benar, gitu. Nak terjemah dia kan? Pasti benar, gitu. Pasti itu adalah haraf taukid, benar-benar itu pun haraf taukid, dua kali. Kalau bahasa kita betul-betul, gitu. Ataupun T itu ditebalkan, betul lah tu. Itu makna taukid tu, penegasan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah Ta'ala betul-betul redha kepada orang yang beriman. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mana mereka berbai'ah dengan engkau di bawah pokok. Tu Haji kita bawa balik pada umrah. Dekat Masjid Hudaibiyah tu ada pokok, tapi pokok tu dah ditebang sebab orang nak pergi ambil berkat, pergi sapu apa semua. Jadi kerajaan Saudi dia rimah, dia potong buang pokok tu. Pokok tu, para sahabat duduk dengan Nabi SAW, mereka berbai'ah dengan Nabi. Apa akan jadi? Jadilah hari ini. Kalau kata engkau suruh kita perang, perang tak ada masalah. Ada sekitar 1,400 sahabat yang bersama dengan Nabi. Betul lah? Macam tak confident je jawapan. 1,400, 1,500 yang bersama dengan Nabi SAW, bai'ah dengan Nabi. Kata kalau engkau nak suruh kami perang, kita perang. Kalau engkau kata tak perang pun tak apa, tak ada masalah. Mereka berbai'ah dengan idh yubayyi'unaka tahta syajarah, di bawah pohonan pokok. Fa'alima ma fi qulubihim, dan telah mengetahui oleh dia, yakni Allah Ta'ala, apa yang ada di dalam hati mereka. Tuhan tahu bahawa mereka ini benar-benar jujur, maka Allah Ta'ala mengisytiharkan bahawa aku redha dengan mereka. Jadi martabat sahabat ni sangat tinggi kerana mereka telah diredai oleh Allah Ta'ala. Tak cukup dengan itu, tuan-tuan, mereka diredai, kata para ulama, adalah kerana kelebihan yang mereka miliki. Pertama, apa kelebihan mereka? Pertama, annahum khairul qurun fi jami'il umam. Mereka adalah sebaik-baik orang yang hidup pada zaman adanya muka bumi ni, berbanding dengan umat-umat yang ada dekat muka bumi ni. Itulah sebaik-baik manusia yang hidup. Berapa umat yang ada kat dunia ni? Banyak umat kan, yang ada tamadun, yang tak ada tamadun, yang diutuskan Nabi, yang tak diutuskan Nabi, yang diutuskan Rasul, macam-macam. Sampailah setiap kurun tu, setiap zaman tu ada kita. Sampailah kita ni, tuan-tuan. Dan yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik adalah mereka yang hidup dengan Nabi SAW. Itu menyebabkan mereka lebih tu, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, khairul qurun qarni. Sebaik-baik orang yang hidup adalah mereka yang hidup pada zaman aku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka yang berada selepas zaman itu. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka yang berada pada zaman selepas itu. Maka ulama pun duk kira
sekitar mereka yang hidup di kalangan para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Itulah mereka yang antara yang terbaik. Tapi yang paling mulia adalah para sahabat. Baik. Yang keduanya, disebabkan mereka itu menjadi al-wasitah baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Kerana mulianya sahabat itu adalah sebab mereka menjadi orang tengah, penyampai dakwah antara Rasulullah dan juga umat yang datang kemudian, ataupun kita yang datang kemudian. Sebab itulah mereka mulia. Orang tengah ni, kalau dalam bab bisnes, orang tengah tak mulia sebab dia makan atas angin. Tapi dalam bab sahabat ni, dia jadi orang tengah. Dia bukan makan atas angin, dia memang buat kerja. Dia buat kerja. Dia sanggup bermati dengan Rasulullah SAW. Dia sanggup tinggalkan tanah air kerana dakwah. Dia sanggup tinggalkan anak bini dia kerana agama. Kalau kita dah sebut, ustaz-ustaz kita pun dah sebut, kalau bukan kerana pengorbanan sahabat, agak-agak kita dapat tak cium haruman surau An-Nur ni. Harum ni surau An-Nur ni. Masuk-masuk dia ada bau lain. Bau apa ni? Macam bau Madinah. Kan? Betul tak? Tapi kalau gonyuh mata, Allahu Akbar. 3 tahun sakit sebab dia lekat kat sejadah kan. Mata gatal, garu sakit. Bau apa ni tuan-tuan? Tuan-tuan Sanu pun tak jawab tu. Dia kata bau raudah. Saya tak tahulah bau raudah ke tidak, tapi ada bau. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kalau bukan kerana pengorbanan sahabat, tak dapatlah kita bau haruman ni. Kan? Kita duduk tak mana-mana tu. Sila kita pun jadi macam orang Mexico kan. Jadi kartel dadah ke, kan, jadi pembunuh ke, jadi kita pun tak tahu. Tapi kerana pengorbanan mereka, sebab itulah mereka mulia dalam agama ni. Mereka berada pada kedudukan yang tinggi. Dalam selawat kita baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai tu kita habiskan dengan apa? Wa ala alihi, kadang-kadang tu wa ashabihi. Sebut nama sahabat Nabi, ataupun sebut mereka yang berkawan dengan Nabi tu. Kan? Sebut. Maknanya mereka berada pada level yang jauh meninggalkan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerana apa? Maka ala aidihim minal futuhatil wasi'atil azimah. Kerana pada tangan mereka itulah banyak negara-negara yang telah dimerdekakan ataupun yang telah dibebaskan. Istilah bahasa Arab al-futuhat, pembukaan. Dibuka negara-negara yang berada di dalam kegelapan itu, dibawanya cahaya Islam. Siapa yang pergi? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi pergi. Kita baca kisah-kisah sahabat Nabi. Tuan-tuan boleh buka kitab Suwarun min Hayatis Sahabah. Saya kongsikan dengan masjid jiran kita, masjid Ubudiyah. Kan? Gambaran kehidupan para sahabat, tinggalkan, pergi merantau. Nabi arahkan, pergi mereka. Tinggal, tak apa, tak ada masalah. Mu'adz bin Jabal menggigil. Kan? Hudzaifah bin Yaman menggigil. Usamah bin Zaid umur 18 tahun. Diarahkan untuk menjadi panglima perang. Bawah dia ada Abu Bakar, ada Umar, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf. Tak gelabah tuan-tuan. Umur 18 tahun jadi pengerusi surau. Jadi imam tak apa, imam biasa imam muda kan. Pengerusi pengerusi kan. SU lebih tua pada dia. SU bukan SU. Silap-silap KSU mana pencen kan. Jadi SU surau ni. Pengerusi dia budak 18 tahun. Cemer dia kata. Aku nak ikut cakap hang ke? Kan, sebab tu golongan Ansar, bila mana Rasulullah wafat, berbisik kepada Umar, wahai Umar, boleh tak engkau tolong selotok dengan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar jadi khalifah ganti Nabi SAW. Minta supaya Usamah ni digantikan orang yang lebih pengalaman. Jawab Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tu Abu Bakar hidup menangis, aku tidur sedih-sedih tu kan. Abu Bakar kata, aku tidak akan tukar orang yang telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Umar. Balik nonong gitu lah, jumpa Ansar. Ansar kata, macam mana jawapan Abu Bakar? Khalifah kata apa? Umar kata, aku dah sebut dah, jangan duk tanya abang ni.
Dia tak tukar Sebab apa? Sebab itu orang dilantik oleh Nabi SAW. Patuhnya mereka. Sebab itu kedudukan mereka itu berlain dengan kita. Nabi sebut dalam peperangan apa? Peperangan Mu'tah. Kan? Nabi kata kalau Zaid bin Harithah, ayah kepada Usamah kan, kalau Zaid bin Harithah gugur syahid, gantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Memang gantikan dengan Ja'far. Tak ada siapa pergi berebut. Okey, tak apa, tak payah Ja'far lah, kita lantik orang lain. Kita jauh, Nabi duduk jauh ni, tak apa kita lantik orang lain. Tak. Ja'far lah. Ja'far gugur, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Betul-betul Ja'far gugur, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Semua patuh. Tak ada siapa kata tak boleh. Abdullah bin Rawahah gugur syahid juga. Nabi kata ketika itu kalaulah Abdullah bin Rawahah pun gugur syahid, maka kalian pilihlah orang yang paling kalian percayai. Maka mereka pun sepakat bincang-bincang, tak apa, dalam kelang kabut duk tengah perang ni, lantiklah Khalid ibn Walid. Nak beritahu tuan-tuan, maqam mereka, level mereka lain, jauh dengan kita. Jauh dengan kita. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, annahum nasyarul fadail baina hadhihi al-ummah min as-sidqi wan-nadhi wal-akhlaqi wal-adab. Mereka berada dalam umat ini dalam keadaan mereka menghebahkan akhlak, adab, Quran, ilmu dan sebagainya. Semua mereka lakukan demi menyampaikan risalah yang Nabi SAW telah turunkan kepada mereka. Jadi hasil mutarabbi ataupun orang yang dididik yang paling berjaya adalah para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu Nabi kata apa kepada kita tuan-tuan? Ini Nabi kata apa? La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi, janganlah kalian mencela para sahabatku, janganlah kalian mencela para sahabatku. 2 kali Nabi ulang. Demi yang jiwaku ada di tangannya, jika pun ada di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, tu tuan-tuan bisa tengok kan, sungguh nilainya tidak sama sampai 1 mud, 1 cupak daripada infak mereka, bahkan tidak pula setengahnya. 1 bukit Uhud kita punya nak dibandingkan dengan 1 cupak mereka tu pun tak sampai tuan-tuan. Kalah yang bukit Uhud tu. Sebab mereka itu orang-orang yang mendahului kita. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang terdahulu daripada kalangan kamu, di kalangan muhajirin dan juga ansar. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat hebat tuan-tuan. Sangat hebat. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sebab itu kita ulang lagi, orang-orang yang kita dah tahu makam mereka itu tinggi, tiba-tiba kita nak hina tuan-tuan. Siapa kita? Siapa kita nak hina mereka? Kan berlumba-lumba ni, sahabat ni adalah orang ataupun manusia yang berlumba-lumba dalam kebaikan. Kita pernah dengar cerita kan bagaimana Allahumma salli ala Muhammad, Nabi tanya kan, siapa selepas sembahyang subuh kan, Nabi tanya, siapa yang daripada kemarin sampai hari subuh hari ni, siapa di kalangan kalian yang sudah pun menziarahi kematian, bahkan angkat tangan aku. Siapa di kalangan kalian yang sudah berpuasa aku, yang berpuasa aku. Siapa di kalangan, semua dia tuan-tuan. Abu Bakar tu, maknanya itu level Abu Bakar. Satu ketika Nabi SAW, Abu Bakar dan juga Umar Al-Khattab, 3 orang, mereka berbincang selepas solat isyak. Mereka ada mesyuarat lah, bincang tentang umat. Selesai keluar daripada tempat perbincangan tu, lalu di Masjid Nabawi, Nabi dengar seorang sahabat yang sedang membaca Al-Quran. Maka mereka pun, dia gelap malam kan, duk dengar ada orang baca Quran tapi tak tahu siapa. Lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang nak membaca Al-Quran fresh, maknanya segar bugar, maka falyaqra'hu ala qiraati ibnu ummi abdin,
hendaklah dia membaca seperti mana bacaan Ibnu Ummi Abdin ni, siapa dia nama? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia kata, man sarrahu an yaqra'al Quran kama unzil falyaqra'hu ala qiraati Ibni Ummi Abdin. Siapa yang nak baca Quran secara fresh, kan nak tiru lagu yang fresh, nak dengar lagu yang fresh, nak dengar bacaan yang betul-betul seperti mana dia diturunkan oleh malaikat Jibril, maka bacalah seperti mana bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu level dia, tuan-tuan. Level Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Malam tu, kisah malam tu, lalu Omar dengar, Abu Bakar pun dengar Nabi sebut begitu. Yang keduanya Nabi kata, selepas mana dah selesai semayang, sahabat yang dalam masjid selesai semayang, Abdullah bin Mas'ud lah selesai semayang, maka dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar masih lagi pada tempat yang sama, mendengar melihat dan juga mendengar apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Selesai dia solat, dia pun berdoa. Ketika mana dia berdoa, tuan-tuan, Nabi SAW kata, sal tu'tah, kamu mintalah, pasti kamu akan diberikan. Kamu mintalah apa saja, kamu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar Al-Khattab dalam hati dia kata, ini nak cerita pasal berlumba ni. Dia kata, hati tak apa, esok pagi ini cerita bagus ni, esok pagi aku nak terus pergi jumpa Abdullah bin Mas'ud, nak bagi tahu berita gembira kepada Abdullah bin Mas'ud tentang apa yang Nabi SAW ucapkan malam ni. Esok pagi, tuan-tuan, selesai solat subuh, Umar Al-Khattab bergegas pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud, nak bagi tahu tentang hak semalam punya cerita. Sampai-sampai tengok-tengok Abu Bakar dah ada, Abu Bakar dah cerita habis dah. Kata Umar Al-Khattab, wallahi, dia kata, demi Allah, aku tidak pernah mendahului Abu Bakar pada setiap perkara kebaikan. Ya salam, tuan-tuan. Benda kecil je kalau kita tak faham cerita, tak apa, kita lagi jealous pula kan. Ni benda-benda baik untuk puji dia pula, lagi kita tak mau tutup mulut rapat kan. Ini berlumba-lumba nak bagi tahu betapa sahabat memang betul lah mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berlumba-lumba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itu, kerana syurga rahiqun makhtum itu, mereka berlumba-lumba lah di kalangan orang-orang yang berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri sahabat. Menyebabkan Nabi sangat murka orang yang membenci mereka ataupun orang yang mengkafirkan mereka, apatah lagi iaitu golongan-golongan ataupun mereka yang berfahaman Syiah Rafidah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut secara umum. Kalau kita sebut secara detail, Abu Bakar lah. Abu Bakar ni kisah dia banyak dalam Quran. Zaid bin Harithah namanya disebut secara jelas dalam Al-Quran. Zaid bin Harithah. Abu Bakar As-Siddiq disebutkan lebih kurang 3 kali. Umar Al-Khattab, Allah Ta'ala muwafaqah ni Allah Ta'ala istilahnya Allah Ta'ala bersetuju dengan cadangan Umar Al-Khattab kepada Nabi SAW. Antara muwafaqah Allah Ta'ala dengan Umar apa dia? Yang saya ingat satu lah. 2 lagi tak ingat. Tuan-tuan mungkin ingat. Pertama, apa dia? Tuan-tuan tak ingat? Saya tak ingat. Tutup majlis. Saya ingat satu ya. Selepas sembahyang, selepas tawaf, semayang dekat maqam Ibrahim kan? Semayang kat depan. Umar cadangkan Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku cadang kalau boleh lepas ni kita semayang belakang maqam Ibrahim. Kan? Maka turunlah ayat Quran, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Maka ambillah maqam Ibrahim itu, belakang maqam Ibrahim itu sebagai tempat kamu mendirikan solat sunat tawaf. Jadi satu yang lagi 2, tuan-tuan, carilah homework, tanya Ustaz Google. Tapi jangan tanya Ustaz Google yang bukan-bukan keluar Syiah punya nanya, tuan-tuan. Okey, lagi 2, tuan-tuan, carilah. Okey, apa lagi? Umar, Zaid bin Harithah, Abu Ubaidah Al-Jarrah.
Juga disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang ceritanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadalah ataupun surah Al-Mujadilah. Kan? Ini tuan-tuan pun tahu kisahnya, bagaimana dia telah memenggal kepala bapa dia, kepala ayah dia, dalam peperangan Badar. Apa lagi? Banyaklah sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kan, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Tuan-tuan balik baca surah Al-Lail ayat 17 sampai ayat 21. Tuan-tuan pun hafal ayat surah ni. Suratul Lail ayat 17 sampai ayat 21. Orang yang dimaksudkan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, satu lagi yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan daripada surah At-Taubah. Ini selalu kita baca surah At-Taubah ayat 40, ketika mana Allah Ta'ala berfirman, Thaniyatnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ni tuan-tuan, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Thaniyatnain, ada dua orang, idhuma fil ghar, mereka berdua dalam gua. Kemudian kata Allah Ta'ala, salah seorang daripadanya berkata kepada sahabatnya, siapa dia yang berkata tu? Nabi SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Kata para ulama, tidak ada orang yang berdua-duaan dan Allah lah yang ketiganya bersama dengan mereka dalam merasai kepayahan dan kesulitan mereka itu. Siapa orangnya? Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ni tuan-tuan. Ini maknanya ada kelebihan pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Nak azan dulu kah? Silakan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Allahu Akbar Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ambil sikit masa lagi 5 minit lebih sikit lah. Saya pun ada tahu tentu ada kenduri ada bacaan tahlil Saya pun tak boleh nak join juga sebab saya nak balik Kedah lepas ni, naik bas. Jadi saya pun takut juga terlepas bas ni. Tapi kena habis sikit lagi tuan-tuan Baik. Tadi kita sebut tentang maqam para sahabat. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan tentang ancaman pada mereka yang mencela para sahabat dan mereka itu dianggap sebagai orang yang melakukan dosa besar. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut Allah, Allah. Nabi kata Allah, Allah. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela ataupun menjadikan mereka sebagai sasaran sepeninggalanku. Barang siapa yang mencintai mereka, maka dengan segala rasa cintaku akan mencintainya. Barang siapa yang membenci mereka, maka dengan segala kebencianku aku membencinya. Okey, kemudian hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hubbul ansari minal iman wa bughdhuhum minan nifaq. Mencintai sahabat adalah ataupun mencintai para sahabat di kalangan Ansar adalah sebahagian daripada iman, sedangkan membenci mereka adalah sebahagian daripada kemunafikan. Okey. Kemudian pengarang menyatakan bahawa maka barang siapa mencaci maki atau mencela mereka, yakni para sahabat, sungguh ia telah keluar daripada agama ini dan telah pula menyimpang dari millah orang-orang Islam. Sebab cacian atau celaan tidak akan lahir selain daripada i'tiqad, keyakinan bahawa mereka bukanlah orang baik-baik, atau daripada kedengkian kepada mereka yang terpendam, atau pengingkaran terhadap pujian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya dan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat banyak. Jadi maknanya tidak ada orang yang benci sahabat kecuali mereka itu telah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kalau ada orang dakwa dia sayang Rasulullah, sayang ahlul bait, ahli keluarga Rasulullah, tapi dia mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah golongan yang terkeluar daripada agama ini. Siapakah yang dimasukkan itu tuan-tuan? Tak lain tak bukan adalah golongan Ar-Rafidah. Mereka yang telah mengkafirkan semua sahabat Rasulullah kecuali sebahagian kecil. Ada sebahagian pandangan mereka menyatakan terkecuali ada 4 orang sahabat sahaja yang terbebas daripada kekufuran golongan Syiah Ar-Rafidah. Syiah Rafidah, Syiah Imam 12, ataupun dalam bahasa Arab Syiah Ithnai Asyariyah, itu adalah golongan yang terkeluar daripada agama ni. Tapi perbahasan ni kena panjang sikit lah, sebab mereka yang seakan-akan dan juga seangkatan dengan golongan Syiah Rafidah ni banyaknya berpusat di mana? Di Gombak, dan juga sebahagian kecil ada dekat Kelang, ada juga dekat Johor, ada juga dekat Melaka, ada juga dekat Pendang, Kedah. Ini semua golongan yang sama mazhab ataupun sama itijah dia dengan golongan Rafidah yang mengkafirkan sahabat. Tapi kalau nak kata mereka kafir, kena banyak sikitlah berhujah tuan-tuan Baik, itu kita serahkan kepada pihak yang bertanggungjawab lah Ala kulli hal, kena berhati-hati dengan apa yang dianggap sebagai mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, satu lagi tuan-tuan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sahabat-sahabatku disebut-sebut, maka tahanlah diri kalian dari mencelanya. Maknanya kalau disebutkan tentang sahabat tak suka. Contoh kita belajar tentang sejarah, ada berlaku pertelingkahan. Kita hari ni dah jauh lah, tak ada masalah. Tapi zaman-zaman yang dulu, yang dekat-dekat tu, pertelingkahan ataupun khilaf antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Betul Sayyidina Ali dan juga Muawiyah, dan juga Sayyidina Ali dengan Aisyah. Mungkin kita lebih menyokong Muawiyah sebagai contoh, maka tahan mulut kita daripada mencela Sayyidina Ali. Ataupun kita lebih cenderung kepada Sayyidina Ali, maka tahan mulut daripada mencela Muawiyah. Kerana mereka ini ada kelebihan tertentu, dan khilaf mereka itu adalah khilaf pada ijtihad mereka. Sebab itu kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid.
hendaklah kalian ataupun wajib ke atas kalian berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin ni dibahaskan oleh para ulama 4 khalifah tu, ataupun sebahagiannya masuk sampai 5 khalifah: Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Kan 5 tu. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dia dengan gigi geraham kamu. Gigit dia dengan gigi geraham, jangan lepas. Betul-betul kena ikut sunnah mereka, kerana mereka mengikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana Allah Taala sebut radhiyallahu anhum, Allah Taala redha mereka dan mereka redha Allah Taala, istinbat hukumnya para ulama hadis menyatakan as-sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi ni semuanya adil belaka. Walaupun ada sebahagian kecil mereka melakukan dosa, terkena hukuman dan sebagainya, tapi mereka tetap berada dalam situasi adil. Maksud adil ni apa? Bukan adil sama rata tu. Adil maksudnya boleh dipakai dan boleh diterima pandangan, kalam dan juga ijtihad mereka. Jadi besar mereka tu berbanding dengan kita. Sebab itu bukan calang-calang lah mereka ni. Maka kita kena berhati-hati. Takut-takut mungkin kecenderungan kita kepada sebahagian sahabat yang lain menyebabkan kita berlonggar dengan sahabat yang lain. Jadi itu kena berhati-hati. Kadang-kadang dimainkan juga oleh golongan orientalis dan diputar belit isu ini, sehingga kadang-kadang kita menjadi benci kadang-kadang terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan yang bertelagah dengan Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hasan selepas pada itu, ataupun dengan beberapa kalangan sahabat yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Untuk makluman tuan-tuan, kitab kita malam ni ini adalah tajuk yang terakhir kita. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk kita sepanjang kita bersama-sama dengan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar ni daripada mula sehingga habis. Saya mengakui bahawa ada beberapa tajuk yang saya langkau kerana ia tajuk yang berulang-ulang, ataupun yang saya gabungkan sekali. Contoh tentang solat jemaah dan juga solat Jumaat yang bulan lepas kita gabungkan sekali kerana perbahasannya sangat pendek dan ia ada 2 benda yang sama dibahaskan. Apapun insya-Allah saya akan bincanglah dengan pihak AJK kalau ada kitab yang boleh kita kongsikan dalam pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Mohon maaf terkasar bahasa, terlajak masa. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.